Terus kukuhkan perpaduan demi kestabilan negara. Tempoh daftaran kemaskinan padu tidak dilanjutkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Sultan Johor hari ini, Sultan Ibrahim mahu rakyat terus mengukuhkan perpaduan. Yang di-Pertuan Agong bertitah, perpaduan rakyat pelbagai kaum hadiah paling bermakna buat baginda. Tegas Sri Paduka, keharmonian dan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat tanpa mengira agama atau bangsa amat penting untuk kestabilan negara sekaligus menjadi kunci kemakmuran negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan penghargaan atas hadiah dan buah tangan yang diterima termasuk kek, buah-buahan dan bunga. Namun perpaduan antara kaum tetap hadiah paling bermakna. Bagi Sri Paduka, konsep bangsa Johor yang diterapkan sepanjang pemerintahan di Johor contoh terbaik sebagai tunjang perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Sultan Ibrahim sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Sultan Johor hari ini. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri berkata, beliau dan rakyat akan terus memberikan ketaatan serta kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Yang di-Pertuan Agong. Pada masa sama mendoakan semoga Sultan Ibrahim serta seluruh kerabat di Raja Johor sentiasa dilimpahi rahmah dan hidayah serta berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan penuh kedaulatan. Malaysia menggerakkan 100 kontena bantuan kemanusiaan Malaysia dari Kaherah ke Gaza melibatkan 1,358 tan barangan keperluan asas yang termasuk barangan seperti tepung gandum, kotak makanan, kit kebersihan, selimut dan khemah dengan nilai anggaran 12 juta ringgit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata Perdana Menteri akan menghubungi Presiden Mesir bagi melancarkan lagi proses penyaluran bantuan tersebut. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri telah committed untuk membantu MAPIM bagi penghantaran barang ini, barangan yang dibeli di Mesir, khususnya daripada Kairo, daripada Kahirah, dan urusan untuk kerajaan dengan kerajaan G2G akan diuruskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Pada petang ini beliau akan telefon Presiden Sisi untuk mendapatkan persetujuan Presiden Sisi daripada Mesir bagi membantu bantuan ini agar sampai ke destinasi. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pelancaran dan flag off misi bantuan kemanusiaan 100 kontena Malaysia dari Kaherah ke Gaza di Pangkalan Udara TUDM Subang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar turut berkesempatan hadir seketika pada majlis tersebut. Misi bantuan kemanusiaan 100 kontena Malaysia dari Kaherah ke Gaza itu adalah pendanaan NGO dengan sokongan kerajaan Malaysia dan akan diuruskan melalui gudang MAPIM di Kaherah, Mesir. Ia melibatkan 20 anggota delegasi yang akan berada di Kaherah selama 10 hari bagi membuat persiapan dan proses penghantaran bantuan ke sempadan Rafah. Kerajaan tidak berhasrat untuk melanjutkan tempoh pendaftaran padu yang dijadual berakhir 31 Mac ini bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar mengikut garis masa ditetapkan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kerajaan perlu menanggung sekurang-kurangnya 2 bilion ringgit sebulan bagi kos subsidi petrol sekiranya terus menangguhkan pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata pihaknya akan menggunakan data sedia ada sebagai mekanisme memberi bantuan dan akan mencari alternatif lain bagi golongan yang tercicir sekiranya ada. So sementara dia tak adalah tercicir sampai tapi bila kita nak mula bagi tu duit tu, dia akan panjang sikit proses dia lah. Kita kena we will prescribe the next step for those people yang telah dikenal pasti layak dapat tapi tak belum mendaftar. Okey, macam mana dia nak semak kelayakan dia dan sebagainya lah.
Beliau berkata kepada media selepas sesi town hall bersama Menteri Ekonomi berkaitan padu. Setakat ini 7.07 juta telah mendaftar dan mengemaskini maklumat dalam sistem padu. Rafizi turut meminta agar pemimpin komuniti yang hadir untuk menyampaikan keseluruhan maklumat padu yang dikongsikan pada penduduk di kawasan masing-masing. Ini termasuk mengenai kepentingan statistik data, pengukuhan keselamatan dan keberhasilan padu dalam usaha meningkatkan pendaftarannya menjelang akhir bulan ini. Kementerian Ekonomi akan bertemu Kerajaan Sarawak minggu depan bagi membincangkan mengenai pendaftaran padu. Menurut Rafizi, ini bagi mendapatkan penjelasan mengenai isu tular berhubung arahan penangguhan pendaftaran dan kemaskini sistem itu oleh kerajaan negeri. Kerajaan Sarawak antara paling terkedepan sebelum ini menggerakkan kaki tangan kerajaan negeri mereka untuk mendaftarkan rakyat menggunakan padu. Jadi sebab itu dari segi pendaftaran Sarawak adalah antara yang tertinggi. So mungkin setelah melalui 3 bulan tu ada perkara-perkara yang kami belum dimaklumkan. Yang itu yang kita akan bincangkan minggu depan lah. Menurut beliau lagi, perjumpaan tersebut juga tidak akan memberikan kesan kepada pendaftaran penduduk negeri Sarawak yang akan berjalan seperti biasa. Dalam pada itu, Rafizi menegaskan dakwaan subsidi petrol dan diesel ditarik sebelum Aidilfitri adalah tidak benar. Menurutnya, kerajaan akan memastikan kesemua sistem sokongan, khususnya padu, diselaraskan terlebih dahulu sebelum keputusan mengenai subsidi petrol dilakukan. Because we need to put this in place first. Jadi kalau contohnya tarikh tutup padu 31 Mac 2024, mustahillah akan ada sebarang keputusan mengenai subsidi petrol dan diesel ni terlalu dekat dengan 31 Mac lah. Kerana kita perlukan data tu dibersihkan, kita kena maklumkan kepada orang ramai siapa yang dapat dan sebagainya. Kerajaan turut mengumumkan sebelum ini subsidi bersasar akan dipertimbangkan daripada suku kedua tahun ini dan ke hadapan. Bagi suku pertama tahun ini, kerajaan akan memberi tumpuan untuk menyelesaikan sistem sokongan yang berkaitan pemberian bantuan kepada orang ramai. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan ribat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Perdana Menteri hari ini memulakan lawatan ke Pahang dengan melakukan kunjungan ke Istana Abdul Aziz, Kuantan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba 3.40 petang bagi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dalam pertemuan lebih 1 jam itu, Al-Sultan Abdullah dan Perdana Menteri bertukar pendapat berkenaan isu semasa bersama Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Tengku Ampuan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Datuk Seri Anwar kemudian ke Bilik Gerakan Negeri Pejabat SUK Pahang bagi mendengar taklimat pembangunan negeri yang dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Beliau turut berkesempatan ke sesi walkabout Bazar Ramadan Taman Kerang, Kuantan dan sebelum menghadiri Majlis Berbuka Puasa Madani Peringkat Negeri Pahang di Masjid Tengku Ampuan Afzan Indra Mahkota. Syarikat Andalusia Travel and Tour Sendirian Berhad menawarkan diskaun sehingga RM200 bagi pakej pelancongan luar negara dan diskaun RM100 bagi pakej umrah.
Diskaun ditawarkan pada pameran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Fair 2024 bermula semalam sehingga esok. Sebab kita memperolehi daripada MAS kadar tiket yang agak murah. Agak murah dan saya rasa seronoklah saya mendengarnya. Orang nak pergi London, pergi ke Europe semua memperolehi diskaun yang agak tinggi lah insyaAllah. Kemudian dari sudut pengiklanan kita menawarkan siapa yang ambil holiday dekat Andalusia, kita bagi diskaun RM200. Holiday Andalusia holiday RM200 kalau beli tiket dalam tempoh 3 hari ini. Dan kalau kita ambil umrah, kita potong RM100. Dalam pada itu, harga pakej umrah Andalusia sempena Mata Fair kali ini bermula dengan harga serendah RM6,390. Karena Andalusia setakat ini belum lagi menghadapi masalah-masalah yang mengecewakan. Semua kita dalam top list lah di dalam pengendalian umrah. Jadi kita cuba kempen dan mempergiatkan perkhidmatan kita kepada jemaah supaya mereka pergi dengan rasa puas hati. Alhamdulillah. Reruai Andalusia di Pameran Mata Fair 2024 terletak di aras 2 pusat perdagangan dan pameran antarabangsa Malaysia di Ibu Negara. Program Jelajah Ramadan RTM 2024 menjadi platform terbaik Nesque Resources Sdn Bhd pengeluar produk berasaskan sarang burung walit, berkongsi rezeki dan mendekati masyarakat. Pegawai Eksekutif Pentadbiran Nesque Nur Ainatul Laini Julai berkata, medium sama turut membuka ruang mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Jelas beliau, Jelajah Ramadan edisi ke-12 kali ini pihaknya turut berkesempatan memeriahkan acara di Sibu, Sarawak. Nesque dapat join sekali untuk Jelajah Ramadan kali ini pada tahun 2024 edisi ke-12. Alhamdulillah, insyaAllah Nesque akan turut sama-sama sekali dengan tim Jelajah Ramadan untuk bersama dengan masyarakat dan juga asnaf. Semestinya dari Nesque kita akan menyampaikan sedikit sumbangan dan insyaAllah ada sesuatu yang menarik lah yang akan kita sediakan nanti. 3 lokasi di Sibu telah dipilih bagi menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf. Untuk Nesque, kami sediakan sebanyak 20 sumbangan untuk asnaf dan hari ini kita telah pun selesai menyampaikan kepada 2 buah keluarga dan seterusnya kita akan sampaikan selepas inilah dan kita sediakan dari segi kewangan, keperluan asas insyaAllah untuk keperluan masyarakat di Sibu. Nesque bersama konvoi Jelajah Ramadan RTM menyantuni golongan asnaf dan pelajar tahfiz pada Majlis Iftar Perdana Kasih Ramadan Anjuran Tabung Baitul Mal Sarawak bahagian Sibu. Kerjasama dengan RTM mampu mengukuhkan ukhuwah antara agensi kerajaan di samping memperkenal produk tempatan kepada masyarakat setempat. Baik, penghasilan cat insulasi panas berasaskan sekam padi adalah selamat dan mesra alam. Inovasi itu diperkenal Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB menerusi projek rintis 2 tahun lalu pada Rumah Mesra Rakyat RMR di Pasir Mas, Kelantan. Pengerusi SPNB Datuk Hussam Musa berkata membantu memantulkan haba panas sekaligus menjimatkan penggunaan elektrik. Dapat mengurangkan kepanasan itu dengan sangat ketara, ya, iaitu bagi pagi hari 11 pagi penurunan di sekitar 6.6 darjah Celsius. Kalau tengah hari sampai jam 2 petang penurunan maksimum sampai 9.9 darjah Celsius. Ya. Malam penurunannya sedikitlah kerana kepanasan itu tidak ada pada sekolah malam. Dan ini sangat, pada pendapat saya, adalah sangat signifikan. Penghasilan teknologi pada cat tersebut melibatkan kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM dengan sebuah agensi berkaitan sains dan teknologi di Sepanyol. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas jawatan kerja ke tapak pembinaan unit RMR Parlimen Ketereh di Kota Baru.